Sekarang dah berada nombor 9. Encik Husnin ingin membeli insurans kebakaran rumahnya. Nilai boleh. Insurans rumahnya ialah 300,000. Maksudnya dia boleh nilai nak beli tu maksimum dia 300,000 je. Okey, dia punya harga insurans rumah dia. Jadual 2 menunjukkan polisi insurans yang disediakan oleh KN Insurans Sdn Berhad. Okey, kod insurans 80%, 80% deductible sama dengan 4,000. Penolakan dia nanti sama dengan 40,000. 4,000. Okey, hitung jumlah insurans yang perlu dibeli oleh Encik Husnin bagi rumahnya. Berapa nak kena beli? Harga insurans dia tu. Dia kena beli 80%. Okey, jadi cara kiranya ialah, kamu dah kira dah? Okey, kita kira lah. Dan kita besarkan. Okey, berapa dia nak kena bayar ialah, okey, 80%. 80%. Darab dengan berapa harga dia? Okey, nilai boleh insurans 300,000. 80% darab dengan 300,000. RM 300,000. Okey, ini ialah yang dia kena bayar. Insurans dia tu. Yang perlu dibeli, okey, harga dia tu. Jadi 80% darab 300,000. Bila guna kalkulator, cikgu dapat dia kena bayar RM 240,000. Itu jawapan yang pertama. Okey. Hitung jumlah insurans yang perlu dibeli. Okey. Hadi dia kena beli 240,000. Okey, soalan B. Hitung bayaran pampasan yang diterima oleh Encik Husnin jika dia telah menginsurансkan rumahnya dengan jumlah 180,000. Dia insurans rumah dia 180,000. Dan rumahnya telah terbakar dengan jumlah kerugian sebanyak 70,000. Okey, biasanya kalau cerita insurans, kalau terbakar 70,000, biasanya kita tak akan mendapat balik. Maksud kerugian tu tak dapat balik. Tak dapat yang kita rugi. Biasanya dia dapat sikit. Okey, jaranglah dia dapat. Ada juga kalau dia pandai bercakap ke apa-apa, okey, dia dapatlah balik 70,000. Tapi kebanyakan kesnya jarang dapat 70,000. Jadi dalam kepala ingat, dalam 70,000 dia akan kurang. Kurang tu nanti, ini di sini dah nampak kurang dah. Sebab deductible ni, dia kena dia kurangkan 4,000. Daripada jumlah yang dapat tu dia kurangkan lagi. Ni. Maksudnya kalau 70,000 dia dapat pun, kena tolak dekat 4,000. Dapat 66,000. Lebih kurang macam tu. Tapi yang ni kena kira dulu, hitung bayaran pampasan. Jadi bayaran pampasan ialah di insurans rumahnya 180,000. Okey, jadi di insurans rumahnya 180,000 per dengan okey, berapa yang yang dia kira ni tadi, jumlah insurans yang perlu dia beli. Okey, ni Encik Husnin yang dia beli kita kira tadi ialah yang kita kira tadi 240,000. Okey, per dengan 240,000. Okey, 180,000 insurans, lepas tu per dengan 240,000 dia beli insurans tadi. Kemudian darab dengan berapa dia rugi. Okey, rugi dia 70,000. Darab dengan RM 70,000. Bila kira yang ini, cikgu dapat 180,000 per 1, 2, 3 per dengan 240, 1, 2, 3. Okey. Sama dengan 3/4 darab dengan 70,000. Okey. Sama dengan 52,500. Okey. Dia dapat insurans 52,500. Dia rugi 70,000 dan dia dapat balik 52,500. Tetapi, okey, dah ada syarat dia dekat situ, dia kena tolak 4,000 pula. Okey, syarat dia dah ada, kena tolak 4,000. Okey, jadi sepatutnya dapat ini.
Dah syarat dia kata kena tolak 4,000, tolaklah 4,000 lagi. 4,000. Okey, jadi 52 tolak 4,000 jadi 48,000. 48,000. Yang ni aja dia dapat. Okey. Jadi masuk insurans tu biasanya semua insurans dapat sikit. Tak dapat banyak balik. Tak dapat harga dia. Tapi kalau tak masuk insurans, langsung tak dapat duit. Jadi masuk jugalah. Lebih kurang macam insurans kesihatan semua pun lebih kurang macam tu. Kalau sakit, kamu katalah kamu minta 100,000. Kamu bayar harga 100,000. Bila kamu dapat esok, tak dapat pun 100,000. Macam insurans kereta, insurans motor. Kamu beli insurans kereta, insurans motor suatu hari nanti. Katalah insurans kereta kamu beli 80,000. Lepas tu kereta itu rosak. Rosak terus. Tak boleh pakai dah. Dipanggil total loss. Tak dapat 80,000 pun. Dia ada pengiraan ni. Biasanya dalam kehidupan sebenar, insurans 70,000 tak dapat lah 70,000. Dia dapat dalam 50,000. Macam ni pengiraan dia. Okey. Habis cerita insurans. Lepas itu, okey, nombor 10. Raja 3 menunjukkan 7 keping kad yang berlabel di dalam 2 kotak. Enak, ria. Kotak 1 ialah enak, kotak 2 ialah ria. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada setiap kotak itu. Maksudnya dia pilih dekat sini 1, dia pilih dekat sini 1. Okey. Sepatutnya dia kena tulis sikit ni, tak lengkap. Tanpa pemulangan. Ni. Okey, jadi tanpa pemulangan. Soalan dia tu tak lengkap. Okey. Tapi biasanya tak tulis tu, ialah tu. Dia tanpa pemulangan. Okey, sekejap. Cikgu yang tulis tanpa pemulangan. Okey. Maksudnya ambil yang pertama I, yang kedua R. Lepas tu barulah ambil yang lain pula. Okey, tanpa pemulangan. Okey. Lepas itu, A. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel ini. Jadi macam mana nak senaraikan? Cikgu buat jugalah. Enak je cikgu letus. Okey. Enak. Ria. Okey. Cikgu beri kamu buat 5 minit. Cikgu nak tahu betul tak betul. Ini susah, bukan susah nampak. Cikgu nak tahu ni je. Bila cikgu baca, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa kad-kad yang dipilih bermula dengan huruf I atau kedua-dua kad itu label huruf vokal. Okey, cikgu nak tahu berapa kebarangkalian dia. Kalau B ni kamu betul, A ni memang kamu betul lah. Okey, cikgu bagi 5 minit. Cuba. Yang nak cuba. Yang tak nak cuba tu dia pergi jalan, pergi makan je lah. Lepas tu nanti dia kata dapat. Okey. Boleh cuba? Boleh. Okey. Haikal je jawab. Boleh Haikal. Cikgu nak tunggu jawapan B tu. Senaraikan semua kesudahan tu cikgu tak nampak nanti nak B tu. Apa dia jawapan dia? Enak, ria. 5 minit. Cikgu tunggu. Sampai pukul 9.50. Ke 5 minit lama sangat. Okeylah Haikal lah wakil. Kalau Haikal dapat jawapan tu yang lain kira dapat lah. Okey. Cikgu tunggu Haikal je. Yang lain tak tahu. Dipak boleh dapat tak? Sedang buat cikgu. Okey, sedang buat. Okey. Cikgu percaya dengan kamu. Macam mana cikgu nak senaraikan kesudahan tu? Senaraikan. Yang A tu. Oh, kamu tak tahu buat yang A. Senaraikan. Yang B tahu buat? B tahu. Okey, yang B aja. Buat yang B dulu. A tu tak apa. Nanti cikgu ajar senaraikan tu. Tapi tu jawapan tu satu markah tu. Ke satu, ke dua. Sekejap cikgu fikir yang tu. Okey, itu satu markah. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin tu. Tak apalah kamu tak tahu senaraikan. Nanti cikgu tunjuk kamu tahulah tu senaraikan. Nak tengok yang B itu jawapan betul ke salah. Kalau duduk dekat kelas boleh nampak kamu senaraikan. Okey, enak, ria. Okey.
Sambil kamu buat, nak tengok je kelas siapa dia yang ada dengan tak ada. Okey. Dah ada berapa orang? 23. Oh, macam semua masuk je. Okey, Aina, Alia, Akilah, Azhan, Dania. Oh, macam semua masuk ni. Haziq pun ada. Naim. Oh, Naim pergi mana? Siapa kawan baik dia? Apa tahu? Tadi dia masuk tadi cikgu. Okey, Haziq dia masuk kelas mana masuk? Tak, tadi masuk. Lepas tu dia Nama dia terkeluar. naik. Lepas tu dia terkeluar. Okeylah. Nanti cikgu cek balik ni. Okey, tengok macam ramai dah. Nak kira dulu. Ini yang live punya Khairul Naim. Oh, Khairul Naim ada. Okey. Dah masuk, okeylah. Oh, ada pun sini ni Khairul Naim. Masuk pukul 9.47. Sekarang ni pukul berapa? Naim baru masuk. Naim, Assalamualaikum. Okey. Okey, buka soalan balik. Sembilan 9.48. Aziz dapat tak jawapan? Tengah usaha. Okey. Best jawapan kamu, tengah usaha betul-betul. Ini tajuk tingkatan. Cikgu pun tak tahu kata 4 ke 5 dah. Cikgu terlupa tajuk-tajuk dia ni. Cuma bila buat tu cikgu tahulah. Ni kata 4 ke 5 entah. 4 cikgu. Kata 4. Okey. Di kalau A tu senaraikan semua kesudahan yang mungkin tu guna gambar raja pokok. Dia sepatutnya bila dapat A tu yang B dah boleh jawab. Sepatutnya. Dia susah pula kalau A tak dapat B boleh jawab tu susah sikit. Sembilan 49. Dah pukul 9.50. Oh, lama dah. 5 minit dah. Cikgu sama-sama dah 5 minit. Dapat ke tak dapat? Dapat tak? Tak tahulah betul ke tak. Berapa jawapan? Nak tahu jawapan je. Berapa? 5/12. 5/12. Lipat dapat berapa? Saya dapat 1/9. 1/9. Okey. Cuba buat. Okey, cikgu ingat balik lah ni. Kata 4. Enak Ria. Okey. Jadi soalan A. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Ya, kesudahan yang mungkin. Ruang sampel kot. Kesudahan yang mungkin. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel. Kalau ruang sampel, perkataan ruang sampel ni, yang ni ni. Kalau perkataan ruang sampel ni, yang ni. Okey, cikgu highlight jap untuk nota kamu. Ruang sampel. Okey. Kalau ruang sampel, okey. Dia mesti ada tanda set. Okey, itu ialah ruang sampel. Ingat tu, ruang sampel mesti ada tanda set. Okey. Ruang sampel. Jadi senaraikan ruang sampel. Okey. Okey. Semua kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel. Jadi semua kesudahan yang mungkin kena senaraikan tu markah. Jadi kalau ambil E. Okey, kotak pertama. Susun dulu. E, N, A, K. Ini kotak pertama. Okey.
ENAK, kotak pertama. Okey, biasakan susun macam ni. Kalau cikgu lah, cikgu senang macam ni. Kalau kamu ada cara lain, kamu buatlah. Okey, jadi E kotak kedua, buat anak panah. RIA, ini kotak kedua. Okey, yang ni pun sama, kotak kedua. RIA. Yang ni pun sama kotak kedua, dia susunan RIA. Kalau ada kotak ketiga, sambung dekat sini pula. Kalau ada. Tak pernah ada pun sebelum ni. Tak pernah lagi. Okey. Tak tahulah kalau tahun ni sebab dia kata kebat untuk kamu. Okey, KSSM. Kalau ada 3, okay, dia akan naik 1, 2, 3 dekat sini. Pokok dekat sini. Okey. Ni sebab ada 2. Yang mula-mula tulis ENAK. Yang kedua tulis RIA. Okey, kemudian susun. ER. Baca. Lepas tu EI. EA. Okey. Itu yang pertama. Kalau N pula. NR. NI. NA. Okey. Yang ketiga. A pula. AR. AI. AA. Dan yang last. K. R. K. I. KA. Okey. Tapi yang ni belum lagi jawab. Cikgu cuma susun. Yang jawab tu tak susah. Dia kata senaraikan keseluruhan yang soalan dia tu. A. Senaraikan semua keseluruhan yang mungkin bagi ruang sampel tersebut. Okey. Lepas itu yang kena buat. Okey. Tulis sajalah semua balik. ER. EI. EA. NR. NI. NA. Dan dot lah. Semua tu lah. Okey. Semua tu senaraikan. Okey. Dan last sekali cikgu ambil lah KA. KA. Jangan buat dot ni. Dot ni contoh cikgu je. Kamu senaraikan semua sekali. Okey. Itu ialah soalan nombor 1. Okey. Faham? Ada soalan? Tiada. Okey. Itu ialah yang soalan 1 yang kamu tanya macam mana nak senaraikan. Okey, senaraikan macam ni. Jawapan. Okey, soalan nombor 2. Dengan menyeraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey. Sekejap. Yang ini, jawapan dia semua ada dalam sini ni. Semua jawapan mesti ada dalam sini. Cikgu bulatkan. Itu ialah jawapan dia. Jawapan dia mesti yang ni. Tak boleh terkeluar daripada sini. Okey. Ini untungnya senaraikan yang ni. So, cikgu dah tahu semua jawapan dekat sini. Okey. Lepas itu, dengan menyeraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa kad-kad yang dipilih bermula dengan huruf E atau kedua-dua kad dilabel dengan huruf vokal. Okey. Dia atau. Perkataan atau tu. Bila perkataan atau, yang ni. Okey. Atau, yang cikgu nak bagi tahu ialah, dia kena tambah. Okey. Formula atau. Okey. Formula atau ialah formula dia ada formula pula. PA. Maksudnya PA itu ialah kebarangkalian A tambah kebarangkalian P ialah kebarangkalian B. PA tambah PB. Lepas tu apa? PA tambah PB tolak. PA tambah PB tolak P. Tolak P kebarangkalian. Tolak P kebarangkalian. Okey. P. A tolak P. Okey. A tolak P. Okey. Formula dia. Nanti kita beritahu pada formula itu. PA tambah PB. Okey. Ini formula dia. Tolak PA gabung PB. Okey. Okey, itu formula atau. Jadi PA ni kebarangkalian A, kebarangkalian yang mula-mula dia ada 2 kebarangkalian. Cari kebarangkalian bahawa kad pelik itu berhubung dengan huruf E. Okey, jadi dengan huruf E kita buat satu-satu. Okey. Kebarangkalian bermula dengan huruf E. Okey, jadi bermula dengan huruf E. Kena
tengok yang atas. Ni jawapan cikgu dah bulat tu, jawapan dekat situ. Okey. Kalau bermula dengan huruf E, okey, apa yang bermula dengan huruf E? ER. Ada 3. Ada 3. EI, EA. Okey. Senaraikan dulu. Ada 3. Okey. Ada 3. Tak apa. Tak mau campur. Nanti cikgu tulis. Okey. Itu P keberangkaian huruf E. Yang kedua pula, yang PB tu, keberangkaian B. B tu ialah kedua kad label dengan huruf vokal. So, tengok balik jawapan dekat sini. Dua-dua kad berlabel dengan huruf vokal. Okey. Jadi huruf vokal tu A, E, I, O, U. Vokal. Saya cikgu tulis vokal. Jadi A, E, I, O, U. Oh, dekat atas ni ada ER. Okey. Kedua-dua kad. ER tak boleh. EI. Sorry. Lepas itu EA. Betul? Huruf vokal EA. Lepas itu A pula. AI. AI. AA. Okey, kedua-dua kad berlabel dengan huruf vokal. Jangan takut nak baca. Soalan tu bila panjang kamu takut nak baca. Padahal senang macam ni je. Okey. Lepas itu formula dia PA tambah PB tu formula dia pakai balik tu. Macam tulis kat sini lah. Okey, tempat dah tak ada dah. PA tambah PB tolak PA PA bersilang B. Okey. PA bersilang B. Cikgu salah formula tadi. Ni cikgu salah. Yang ni bukan PA tolak B. PA bersilang B. Bersilang. Bersilang tak ada lah tanda kat sini. Bersilang. Tak boleh. Tak tahu cikgu nak tulis apa. PA. Kita bersilang. Kita bersilang. Okey. PA bersilang B. Okey. PA tolak B. B cikgu salah. Okey. Betulkan balik. PA bersilang B. Okey. Okey, lepas itu yang ni. PA bersilang B. Okey, lepas itu ni dekat sini. Cikgu buat dekat sini. PA yang Haikal sebut tadi. PA ada berapa? 3. Ni. 1, 2, 3. Per dengan semua. Semua sekali berapa? Semua ni yang ni. Jawapan dia. 3 per dengan 12. Tambah B. B berapa pula? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 per 12. Tolak PA bersilang B. A bersilang B ada 1, 2. Okey. EI dengan EA ada 2. Tolak 2 per 12. Okey, itu formula dia. Kalau atau. Lepas itu jawapan dia betul. 5 per 12. Tapi tak lengkap lagi. 5 per 12 sebab dia suruh senaraikan. Jawapan ni dah betul, tapi bila senaraikan ada 5. Okey, cikgu bulatkanlah kamu senaraikan. Jadi bulatkan ni 1, tulis jugalah. EA. Okey. Lepas itu EI. Lepas itu EE apa ni? ER. ER, EI, EA. Baru 3. Ni jawapan dia 5. Lagi 2 ialah apa dia? 5 lagi. EA bukan. EI. Bukan. AI. AI dengan AA. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Semua dalam kurungan. 4, 5. Dah cincai dah tu. Tak cukup kertas. Nak buka muka surat lain takut tak jelas nanti. Okey. Nak tanya? Cikgu. Kalau macam saya buat tadi kan. Kan dah senarai semua tu kan. Saya ambil je terus dalam tu. Contoh dia kata boleh? Yang bermula pada E3. Lepas tu ambil lagi 2 tu. Boleh, lepas boleh. Tambah. No problem. Boleh. Tak ada apa-apa. Boleh pakai yang tu. Tapi yang ni senaraikan ke tak? Ni senarai tak?
Ni cikgu. Apa dia? Ni yang ni senaraikan ke tak? Kamu tulis ke tak? EREIEA ni tulis tak? Boleh? Okey, kalau tulis betul, kena tulis. Okey, yang ni ialah jawapan dan ini kena senaraikan. Maksudnya kalau tak guna yang ni pun boleh formula cikgu ni. Okey, yang ni pun boleh. Terus tengok dekat situ. Tapi kamu ingat juga ni PA tambah PB tolak PA bersilang B. Sebab kadang-kadang tak boleh tengok terus tu. Dia memang kena guna formula ni. Bila atau. Atau tu ini formula dia. Okey, kalau dapat terus tengok macam ni tak apa. Tak ada salah. Okey, boleh, cara kamu pun boleh. Jadi cara kamu tu terus tengok dan dapat jawapan. Lepas tu tapi siapa yang tak tahu tu guna formula yang ni. PA tambah PB sama dengan tolak PA bersilang B.